Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu daripada amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Di tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan kita di muka bumi ini adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita sentiasa bermuhasabah diri kita, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah pada diri kamu apa bekalan yang bakal kamu bawa untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Maka perlu kita memerhatikan pada diri kita dan bertanya kepada diri kita, apakah persediaan-persediaan yang telah kita lakukan untuk kita bawa bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa bermohon kepada Allah supaya Allah tidak membolak-balikkan hati kita dan kekalkan kita dalam hidayah. Setelah mana Allah memberikan kita nikmat hidayah, kita dapat sama-sama mendirikan solat. Mudah-mudahan kekal hingga kita bertemu dengan Allah. Allah sentiasa memilih kita untuk kita dapat taat dan patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita berkaitan dengan himpunan kisah-kisah yang benar tapi padanya ada kepelikan, yang mana kisah-kisah ini diambil daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan kisah para salafus salih, yang mana telah pun dikeluarkan dan dihimpunkan. Mudah-mudahan dengan kita membaca kisah-kisah ini, ianya akan menjadi pengajaran, ianya akan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara uslub ataupun wasilah ataupun cara yang Nabi guna pakai dalam nak memberi tarbiyah kepada para sahabat adalah dengan Nabi bercerita. Dan itu juga adalah uslub Al-Quran. Kan? Al-Quran penuh dengan cerita-cerita. Kisah Nabi Yusuf, kisah Zulkarnain, kisah Ashabul Kahfi. Dan manusia dia memang suka mendengar kisah-kisah. Begitu juga dengan uslub yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Seperti mana yang kita baca sebelum ni, bila mana Nabi duduk dengan para sahabat, maka Nabi suka bercerita dengan para sahabat kisah-kisah orang yang terdahulu, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Kerana apa? Kerana mudah-mudahan dengan kisah yang diceritakan itu, ianya boleh menjadi pengajaran dan pedoman dalam kehidupan kita.
Jadi kisah yang keenam, kita dah sampai kepada kisah yang keenam. Sebelum ni kita dah baca 5 kisah. Yang kisah yang keenam adalah berkaitan dengan tajuk, iaitu cukuplah Allah menjadi saksi. Cukuplah Allah menjadi saksi. Apa kisah ini? Kisah ini adalah satu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisah ini diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika mana Nabi menyampaikan kisah ini bersama dengan Nabi adanya Abu Hurairah. Kan kita tahu bahawa Abu Hurairah ini mutaakhir. Masa itu dia memeluk Islam setelah mana Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kan, dia bukan minal awali, dia minal orang-orang yang mutaakhir dalam memeluk Islam. Akan tetapi bila mana dia memeluk Islam, dia telah pun mewakafkan dirinya untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hidup bersama dengan Nabi di belakang rumah Nabi, di kawasan yang dipanggil sebagai tempat Ahlus Sufa. Kalau tuan-tuan pergi ziarah kota Madinah, tuan-tuan masuk ke dalam Masjid Nabawi, tuan-tuan nak masuk ke Raudhah ataupun nak menziarahi makam Nabi, betul-betul di belakang makam Nabi itu ditinggikan satu tempat yang dinamakan sebagai tempat Ahlus Sufa. Ya, Ahlus Sufa ini adalah sahabat-sahabat Nabi daripada orang-orang luar kota Madinah yang datang ke kota Madinah dan mereka tidak mempunyai keluarga, mereka tidak mempunyai harta dan mereka tidak mempunyai rumah, maka mereka berkumpul dekat dengan Masjid Nabawi. Dan mereka hanya maksudnya punca pendapatan mereka adalah daripada apa yang diinfakkan oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada mereka. Antaranya adalah Abu Hurairah. Maka dengan sebab itu Abu Hurairah ini masanya banyak dihabiskan bersama dengan Nabi. Maka antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah seorangnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana namanya adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Gelarannya adalah Abu Hurairah. Okey. Abu Hurairah dia menceritakan, dia kata Nabi SAW pernah menyebut berkenaan dengan kisah seorang lelaki dari Bani Israel. Jadi bila disebut kisah Bani Israel, maksudnya kisah ini berlaku sebelum Nabi diutuskan. Dan kisah ini Nabi SAW dapat daripada wahyu. Kerana Nabi SAW dia bukan boleh membaca, bukan dia boleh nak baca kisah-kisah kemudian dia sampaikan kepada para sahabat. Tidak. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah daripada wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, mustahil Nabi boleh membaca sebab Nabi seorang yang buta huruf. Jadi bila mana Nabi menceritakan tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, maka kisah-kisah itu Nabi ambil daripada wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Maka apa kisahnya? Kisahnya adalah berkaitan dengan seorang Bani Israel, yang mana seorang Bani Israel ini, seorang lelaki telah meminta bantuan daripada kawannya. Orang susah, maka ketika itu dia berada dalam keadaan yang sempit, maka dia berkawan dengan orang yang mempunyai kemampuan. Maka di sini dia telah meminta bantuan daripada kawannya agar memberi hutang sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar ketika itu bersamaan dengan kita kat sini tak tahu dah berapa. Maksudnya darab dengan, katalah kalau 1 dinar sekarang ni dengan harga 300. Ada ke? Ke lebih? Baru ni saya ada beli 1 dinar, lebih kurang lah harga dalam 300. Maksudnya kita darabkanlah dengan 1000, lebih kurang macam tu. Maksudnya dekat sini dia meminta hutang daripada kawannya. Jadi nak kata dekat sini bahawa tidak salah bagi seseorang itu untuk berhutang, dan dia adalah satu keharusan dalam agama dan bukan satu keaiban bila mana seseorang itu berada di dalam keadaan yang sempit dan untuk dia berhutang. Maksudnya tak menjadi kesalahan. Islam membenarkan. Hatta Nabi SAW juga pernah berhutang. Nabi berhutang dengan orang Yahudi. Kan? Maksudnya hutang itu harus dalam agama dan tidak ada keaiban di dalam Islam yang menjadi aibnya bila mana tidak membayar hutang ataupun khianat terhadap hutang. Itu yang menjadi haram dan itu yang menjadi satu perkara yang dilaknat oleh Allah SWT. Ataupun orang yang memberi hutang mengambil riba, faedah daripadanya, maka itu juga dilarang di dalam agama. Tetapi untuk muamalah berhutang, maka di dalam Islam tidak ada larangan, maka itu hukumnya adalah harus. Maka lelaki ini telah meminjam daripada kawannya 1000 dinar. Maka lalu kawannya berkata, boleh aku nak bagi kau
engkau hutang 1000 dinar, akan tetapi bawalah beberapa orang saksi agar mereka menyaksikan hutangmu ini. Maka ini juga merupakan syariat umat-umat terdahulu yang menjadi syariat kepada umat Nabi Muhammad. Macam saya pernah bagi tahu, Islam dia ada syariat dia yang tersendiri. Akan tetapi ada syariat umat-umat yang terdahulu yang mana diguna pakai oleh Nabi SAW sebagai syariat dalam agama Islam. Dalam pelaksanaan yang berbeza, contohnya puasa, kita dah nak hampir dengan puasa. Puasa itu bukan sahaja menjadi syariat kepada umat Nabi Muhammad, tetapi umat-umat yang terdahulu. Sebab itu Nabi bagi tahu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang terdahulu, yang sebelum daripada kamu. Akan tetapi pelaksanaannya berbeza. Maksudnya kalau kita ada puasa, orang terdahulu pun ada puasa. Kalau kita ada solat, orang terdahulu pun ada solat. Tetapi dalam pelaksanaan yang berbeza. Umat Nabi Musa solatnya 50 waktu, tetapi umat Nabi Muhammad hanya 5 waktu. Maka dalam umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel daripada Nabi Musa, maka mereka boleh berhutang. Bila mana nak berhutang, kena dibawa kepada mereka ini saksi. Sebab berlakunya muamalah adanya hutang ini, maka perlu kepada ada saksi. Maka begitu juga dengan umat Nabi Muhammad. Sebab tu di dalam Al-Quran Allah menyatakan begitu panjang ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, kan? Muka surat sebelum akhir surah Al-Baqarah. Maka dinyatakan bahawa setiap kali kita nak berhutang, maka perlu didatangkan kepada kita ini saksi. Bagi tahu, bawa kawan-kawan yang boleh dipercayai. Kan? Okey, aku ni nak berhutang dengan sepolan bin sepolan. Ni kau sebagai saksi, tanda tangan, ambil. Sebab tu apa pun kena ada hitam putih. Dalam dunia sekarang, bercakap saja dia tak boleh pakai. Dalam Islam pun bercakap tak boleh pakai. Saya nak hadiahkan kamu perkara ni, saya nak hadiahkan kamu buku ni. Selagi tak diberi, maka dia tak ada akad. Maka buku ni bukan lagi milik dia. Saya nanti kalau saya mati, tanah ni saya nak bagi dekat anak yang ni. Bercakap mulut, tak ada hitam putih, tak ada kertas, tak ada tanda tangan, tak ada saksi, maka perkara tu terbatal. Bukan berlaku zaman sekarang, zaman Nabi lagi dah berlaku. Zaman Abu Bakar lagi dah berlaku. Abu Bakar ada nak menghadiahkan satu bidang tanah kepada Aisyah hanya dengan melakukan perkataan tanpa ada bertulis. Abu Bakar wafat, maka ketika mana Saidina Umar menjadi pemerintah, dia tak benarkan benda itu berlaku sebab tak ada hitam putih. Siapa yang boleh memberi jaminan? Maka dengan sebab itu, Islam sangat menitik beratkan tentang saksi, tentang penyataan yang ada hitam putih ini. Sebab tu tak boleh buat main benda ni. Sebab dia akan menjadi banyak perkara-perkara yang mendatang itu boleh mendatangkan masalah. Kan? Berhutang, memang masa berhutang mulut manis. Aku janji aku bayar 1000 jadi besok bayar. Tapi bila time nak bayar, dia menjadi masalah. Siapa janji? Siapa nampak? Adakah aku hutang dengan kau? Siapa yang bagi tahu? Ada saksi? Bila mana aku nak bagi tahu? Benda ni banyak berlaku dalam masyarakat dan akhirnya berlakulah porak-poranda dan akhirnya berlakulah permusuhan dan terputusnya silaturahim, persaudaraan, bergaduh, kadang-kadang sampai bawa kepada sihir menyihir hanya kerana perkara ini. Maka dengan sebab itu Islam mengambil langkah. Bila mana nak berhutang, kena datang saksi. Maka lelaki ini, dia kata, boleh aku nak bagi kau hutang, tetapi datangkan kepada aku saksi. Maka lelaki yang nak menerima hutang tadi, yang nak minta hutang tadi, dia kata, aku tak ada saksi, tetapi cukuplah Allah sebagai saksi bagiku. Dia kata, saksi tak ada, tetapi Allah yang menjadi saksi kepada apa yang berlaku di antara kita berdua. Orang itu berkata, kalau macam tu, datanglah seseorang yang jadi penjaminmu. Maksudnya menjamin pinjamanmu. Maksudnya kalau tak ada saksi, datangkan penjamin. Sekarang ni pun pinjaman mesti ada penjamin. Nak buat PTPTN ke, pinjaman mara ke, nak buat pinjaman rumah ke, mesti ada penjamin. Dan penjamin pun tak boleh nak, sekarang ni dia tak boleh nak jadi lurus. Kena tengok dulu siapa yang dia dijamin. Kawan baik pun kadang-kadang boleh jadi masalah. Kan, tengok sekarang ni kan, tak pasal-pasal. Dia sebelum ni okey, tapi menjadi penjamin kepada kawan, kawan tu lagi tak bayar hutang, lalas dia yang muflis. Sebab tu benda ni bukan benda main-main.
kena ada hitam putih. Nak jadi penjamin pun kena tengok siapa yang kita nak jamin, kan? Betul tak dia ni? Amanah tak? Macam mana solat dia? Macam mana hubungan dia dengan Allah? Macam mana sebelum-sebelum ni? Walaupun berkawan baik tak tentu lagi, kan? Kecuali kalau betul-betul dah kenal susah senang sekali, itu pun kadang-kadang boleh ada yang mengkhianati. Dunia akhir zaman ni macam-macam. Sebab tu tak berani, kan? Anak buah saya nak jadi penjamin pun saya kata kau betul-betul, kan? Jadi apa-apa, kan? Tanya dulu, boleh, kau mampu nak jadi penjamin, kan? Jadi lelaki ni kata kalau kau tak ada saksi, kau bawa seorang yang boleh jadi penjamin kepada muamalah kita ni. Sekurang-kurangnya kalau kau tak mampu bayar, ada penjamin yang boleh menjamin kau. Maka ketika itu dia juga tak mampu, dan akhirnya dia kata apa? Memadailah Allah yang menjamin tu. Akhirnya kawan itu pun berkata, engkau benar, kan? Jadi yang kawan ni, bila mana seseorang yang bersumpah dengan nama Allah dan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penjamin, sebagai saksi, maka ketika itu seorang Islam yang yakin dengan Allah dia kena bagi. Sebab tu bila mana ada orang bersumpah demi Allah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bersumpah dengan sumpah yang saksi, maka sumpah yang palsu, maka dia akan dipertanggungjawab dengan Allah, di hadapan Allah dengan sesuatu yang lebih berat. Sebab tu benda ni bukan benda yang main-main. Kalau ada orang kata demi Allah tolong selamatkan aku sekian, maka sebagai seorang Islam yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena bantu dan dia kena percaya, kerana dia telah menggunakan nama Allah, dan nama Allah ini bukan sebarang jaminan. Orang yang bersumpah dengan nama Allah kemudian memungkiri sumpahnya, maka di hari akhirat kelak hidupnya akan merana. Maka lelaki ni tadi bila mana dia katakan kalau macam tu lah, maka dia kata maka wang itu pun diberikan kepadanya dengan janji dibayar balik dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Maka hutang ini boleh kita buat satu perjanjian dengan tempoh. Saya nak pinjam hutang dekat abang 1,000 dalam tempoh sebulan, tak jadi masalah. Kita meletakkan ataupun dia yang meletakkan. Yang penting atas persetujuan. Maksudnya saya nak hutang dengan abang sebulan, saya dapat gaji yang akan datang saya akan bayar. Maka kita pegang kepada janji. Kalau dia memungkiri janji, maka ciri-ciri munafik itu telah ada dalam diri dia. Sebab tu yang ni yang susah sekarang ni. Orang dah hilang sifat amanah, kan? Jadi kita tengok kisah ni apa yang berlaku. Maka wang itu diberikan kepadanya dengan janji dibayar balik dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah lama orang yang berhutang itu pun berlayar untuk suatu keperluannya. Lalu apabila berlalu tempoh masa yang dijanjikan, dia mencari kapal yang dapat menghantarnya ke tempat asalnya untuk menjelaskan hutangnya itu, tetapi gagal. Takdirnya lepas dia pinjam duit 1,000 dinar, dia bermusafir kepada satu tempat. Katalah kalau dia berhutang dekat Selangor ni, dia bermusafir ke Pahang. Tetapi lelaki ini adalah seorang lelaki yang amanah. Maka bila dia bermusafir ke Pahang, bila sampai waktu nak bayar hutang tu, tidak ada kenderaan yang mampu untuk menghantar dia kembali ke Selangor ni. Dia amanah tetapi terhalang. Maka dia pun kemudian, kan, bila dia dah bermusafir dengan kapal pergi ke satu tempat, kemudian sampai dah tempoh sebulan dia berjanji nak bayar hutang, dia betul nak pergi bayar hutang, tetapi oleh kerana tidak ada kenderaan yang boleh menghantar dia ke tempat tersebut, terhalang dia untuk membayar hutang. Dia bukan macam sekarang boleh nak SMS, boleh nak telefon, kan? Zaman dulu tak ada ittisalat ataupun telekomunikasi ini terhalang. Jadi dia tak boleh nak menyampaikan duit itu. Tetapi apa yang dia buat atas dasar amanah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun kemudian mengambil sebatang kayu, lantas menebuk lubang padanya. Dia katalah ambil kayu macam ni, dia tebukkan, kemudian dimasukkan wang 1,000 dinar di dalam kotak ni. Dia buat kayu, dia letak, kemudian dia kata apa? Berserta surat kepada kawannya yang memberi pinjaman itu. Dia buat nota, ini duit 1,000 dinar yang mana aku janji nak bayar dekat kau simpulan bisimpulan, aku telah tunaikan. Dia letak dalam tu duit 1,000 dinar, kemudian bersama dengannya ada nota SMS.
Kan? Tak kisahlah zaman dulu mana ada SMS, tapi masuklah letak nota. Dia kata ini duit yang telah aku letak, aku janji nak bayar. Cuma aku tak mampu nak pergi sebab tidak ada kenderaan yang boleh menghantar aku untuk pergi ke tempat yang kita janjikan. Lalu dia meratakan kembali kayu tersebut. Kemudian lepas tu dia ratakan, dia tutup lubang tu, dia ratakan. Lalu dia meratakan kembali kayu tersebut dan memperbaiki keadaannya. Kemudian dia pergi ke tepi laut. Sebab dia ni bermusafir dengan kapal, dia pergi tepi laut. Dia bawa kotak ni yang dalamnya diletakkan dengan 1000 dinar. Kemudian dia tutup, ada nota. Sebab dia dah janji dah tadi dengan kawan dia. Kemudian dia pergi tepi laut. Kemudian dia angkat tangan dia berdoa, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin fasa'alani kafila fakultu kafa billahi kafila faradiya bika wasa'alani syahida fakultu kafa billahi syahida faradiya bika wa anni jahadtu an ajida markaban ab'asu ilaihi alladhi lahu falam aqdir wa inni astaudi'ukaha. Dia dah letak macam tu, dia pergi tepi laut, tepi pantai, dia angkat tangan, dia berdoa. Apa yang dia kata dekat Allah Subhanahu wa taala? Ini orang yang yakin dengan Allah dan orang yang berpegang pada janji. Dia tak memungkiri janji, tetapi ada halangan untuk dia sampai. Maka dia pergi tepi laut, dia berdoa, dia kata apa? Ya Allah, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa aku meminjam wang daripada sahabatku sebanyak 1000 dinar. Sekalipun dia tak beritahu Allah tahu, tapi dia maklumkan. Sebab tu kita apa-apa pun sebenarnya kita boleh bercakap dengan Allah. Saya masa saya belajar dulu, saya sering bercakap dengan Allah. Saya bawa buku pergi kelas, saya jalan, saya kata, Ya Allah, aku tinggalkan mak ayah aku bawa buku ni, aku tak pandai, tolong bagi aku ilmu. Saya berjalan, nak pergi daripada asrama tu, nak sampai ke tempat belajar tu jauh juga, kena lalu tepi-tepi ke ladang pokok kurma, lalu kan, keluar awal pagi, kalau petang, bawa lain tidur. Kadang saya cakap dengan Allah, bawa lain tidur, Ya Allah, aku bangun, aku tak pandai, bagilah aku ilmu, Ya Allah. Mak ayah aku susah, bagilah aku kejayaan. Saya ingat lagi, saya bawa buku matematik, orang lain tak bawa, saya bawa. Nak pergi ke sekolah tu naik tangga tinggi. Saya bercakap dengan Allah dalam hati, Ya Allah, aku tak pandai, orang lain tak bawa buku, aku bawa. Tolonglah bagi aku kejayaan, aku nak bagi kat mak ayah aku. Sampai macam sekarang ni pun. Sekarang ni pun kalau saya dalam kereta, ada benda yang saya nak, saya akan cakap, Ya Allah, aku pergi ceramah dekat orang, kau perbaikilah akhlak aku. Aku takut, aku ajak orang tapi aku tak ikhlas. Aku takut, aku bagi tahu orang tapi perangai aku tak elok, anak aku tak elok. Tolong aku, Ya Allah. Maksudnya, boleh. Bukan hanya berdoa itu kita angkat tangan, tak. Dalam apa jua keadaan, situasi kita susah, kita cakap dengan Allah. Allah dengar, itu yang Allah SWT suka. Bukan semestinya duduk dalam masjid angkat tangan, itu yang lebih afdal. Tetapi bila kita meyakini bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita, setiap waktu kita ada masalah, terus hati kita bukanlah bercakap mulut, tapi hati ni bercakap. Bawa kereta, tengok, Ya Allah, orang tu ada kereta, tengok orang mati, macam mana aku nanti mati, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah, hari ni aku tolong orang, aku kafankan orang, aku mandikan orang, aku nanti mati macam mana. Kan? Macam baru ni, anak-anak murid saya buat masalah waktu sembahyang main bola tengah padang. Tak tahu macam mana hati dan perasaan tu, saya pergi tengah-tengah padang tu, dia orang tengah main tu, saya berhenti, saya bercakap. Dalam hati saya balik, saya menangis. Saya kata, Ya Allah, aku hentikan anak-anak murid aku main bola. Tolong elokkan aku. Aku ada aib, tutupkan keaiban aku. Nanti jadikan hujah pula. Ustaz tu cakap je, rupanya dia pun macam tu. Tolong, Ya Allah. Kan? Kita tak tahu. Kita bercakap untuk Allah, tetapi kadang-kadang kita takut kita diuji. Aku tolong orang, aku cakap anak orang, nanti jadi dekat anak aku macam mana, Ya Allah. Aku bukan niat aku nak kata aku baik, tapi benda tu perlu dihentikan. Sebab kadang-kadang bila kita tak bercakap begitu, kita takut. Hari ni kita tegur orang, tiba-tiba Allah uji kita pada benda yang sama. Cakap balik dengan Allah, aku tahu. Kadang-kadang berceramah ni kan, Ya Allah, kalau aku datang ceramah dengan niat yang tak betul, tolonglah aku, Ya Allah. Kan, apa faedah aku datang, aku tinggalkan waktu, aku pergi, rupanya ada perasaan riak, rupanya ada sebab sagu hati dan sebagainya. Kena bercakap dengan Allah, tolong didik aku, Ya Allah. Sebab tu bila kita baca, maksudnya daripada kisah-kisah macam ni lah saya ambil, bila saya tengok, oh boleh rupanya bercakap dengan Allah. Orang tu nak kereta, minta dengan Allah dapat. Orang tu nak 1000 dinar, minta dengan Allah dapat. Kenapa aku tak boleh nak berdoa? Kenapa aku susah nak berdoa? Allah Maha Kaya, Allah boleh bagi. Maka lelaki ni dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkat tangan, dia kata, Ya Allah, aku tahu, kau tahu aku telah
100,000 dan aku berjanji dengan dia untuk bayar, dan dia telah minta kepada aku penjamin, maka aku katakan pada waktu itu, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan dia memintaku kepadaku saksi, maka aku katakan juga, cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian dia pun berpuas hati dan yakin dengan janjiku itu. Aku telah berusaha keras mencari kapal untuk mengirimkan kepadanya wang yang telah aku pinjam, tetapi aku tidak mendapat kapal menghantarku pulang. Disebabkan itu, kirimkanlah wang ini kepadamu. Aku kirimkan wang itu kepadamu. Dia letak duit tu, kan? Dia takut nanti kalau orang tu kata dia tak terpun janji, padahal dia janji betul. Dia ada usaha tapi terhalang. Maka dia bercakap dengan Allah. Kita pun boleh, tuan-tuan. Kita dah usaha yang terbaik tapi Allah tak izinkan. Ngadu dengan Allah. Aku dah janji dengan orang, ya Allah, aku nak datang, kenapa tiba-tiba waktu ni kau menghalang aku sekian-sekian. Janganlah orang pandang aku sebagai seorang yang pengkhianat. Kan? Kadang-kadang orang tak tahu apa situasi kita. Kita berjanji, ada halangan yang berlaku. Demi Allah, bukan sengaja. Kalau sengaja, itu memang kita pengkhianat. Tetapi kalau kita bukan dengan niat, dan kita dah ada usaha tapi terhalang, maka kata lelaki ini, dia pun campakkan kotak yang dia buat tadi daripada kayu ke laut. Kemudian dia pun bertawakal kepada Allah. Lalu dia pun melemparkan ke laut. Kemudian dia balik. Yang sahabat dia pula, bila mana dah janji, dia tunggu. Sahabat yang memberi hutang itu keluar menunggu kedatangan kapal yang disangkanya membawa peminjam itu. Dia pun tunggulah, sebab dah janji, kan? Maka bila mana begitu, dia tunggu. Dia pun keluar rumah untuk melihat sekiranya ada kapal yang membawa wang untuknya. Akan tetapi tiba di tepi laut, dia tak jumpa, tak ada orang yang datang. Dia tak ada jumpa, tapi dia jumpa sebatang kayu. Dan dengan kehendak Allah, hati dia tergerak untuk ambil kayu tersebut untuk keperluan isterinya. Tiba, tengok, sebab tu bila kita niat kerana Allah, tuan-tuan, dalam berhutang ni, kalau kita betul kita dalam keadaan terdesak, kita berhutang dengan nama Allah SWT. Ya Allah, aku terdesak, aku perlu untuk berhutang sebab ada benda yang tertentu, maka Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan hutang tersebut. Tetapi kalau permulaan kita berhutang memang dengan niat tak nak bayar, maka dia akan berlakulah kesusahan, berbagai alasan, dan akhirnya hutang itu akan menjerat kita. Tapi kalau kita memang ada niat, sekalipun kita meninggal dunia, Allah akan berikan jalan supaya hutang kita itu terbayar. Banyaklah kisah-kisah. Dia ada berhutang. Nanti dalam kisah ni pun ada. Dalam hadis Riyadhus Salihin ada. Siapa sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya baca kisah dalam Riyadhus Salihin. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia berhutang. Tetapi sebab dia berhutang kerana Allah, akhirnya Allah SWT bagi jalan untuk dia melunaskan hutang tersebut. Ataupun orang yang berhutang dengan dia, yang memberi hutang itu menghalalkannya, dan dia tak akan tersangkut di hari akhirat. Dan dia akan terlepas dengan niat nak bayar. Tapi kalau dengan niat awal-awal, aku berhutang memang tak nak bayar, tuan ni sebenarnya saja. Itu yang bila ada duit, boleh makan hebat-hebat, tapi hutang orang tak bayar. Bawa anak keluar jalan luar negara, hutang orang tak bayar. Itu yang orang sakit hati, kan? Tapi kalau dengan niat nak bayar, apa jalan pun Allah akan bantu untuk melunaskan hutang tersebut, sebagaimana yang berlaku kepada lelaki ini. Bagaimana kayu yang terdampar di laut tiba-tiba hatinya tergerak nak ambil. Ini semua dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat keyakinan seorang yang amanah kepada Allah. Maka dengan tidak sengaja, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menemui sebatang kayu. Kemudian dia pun mengambil kayu tersebut untuk keperluan isteri dia. Mungkin ada isteri dia nak sesuatu, dan dia rasa daripada kayu itu dia boleh buat sesuatu yang isteri dia nak. Maka ketika itu, namun ketika mana dia membelah kayu tersebut, dia mendapati dalam kayu tersebut terdapat wang sebanyak 1,000 dinar bersama dengan sepucuk surat. Tengok takdir Allah, tuan-tuan. Bukan laut tu, bukannya kecil, luas. Laut tu boleh je nak alirkan kayu tu tak ke mana-mana tempat. Tetapi bila mana yakin kepada Allah, ikhlas orang yang meminjam itu kerana Allah, percayanya kepada Allah, amanah yang ada dalam diri dia, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bantuan Allah, kayu itu tak semena-mena sampai kepada orang yang dia berhutang. Dan bila mana dia belah, maka dia dapati dalam itu ada duit 1,000 dinar bersama dengan surat, yang mana dia yakin surat itu adalah daripada orang yang meminjam duit dia tersebut. Selang beberapa waktu,
Datanglah orang yang berhutang dengan membawa wang 1,000 dinar. Sahabat ni tadi, dia dah tawakal, dia tak tahu kayu tu sampai ke dekat orang yang tu. Dia tawakal je kepada Allah. Yang penting dia dah tunaikan hak dia. Dan dia masih lagi berhutang. Dia rasa dia masih berhutang dengan orang tersebut. Dan dia cuba untuk cari, maksudnya nak bayar, nak sampaikan kepada orang yang dia berhutang. Maka selang beberapa waktu, maka lelaki ni tadi datanglah cari balik lelaki yang dia berhutang tadi. Maka dia pun bawalah 1,000 dinar kepada sahabatnya. Kemudian dia berkata, demi Allah, baru hari ini aku dapat menaiki kapal untuk membawaku pulang setelah sekian lama ternanti-nanti rombongan untuk kutumpang. Dia kata, bukan saya tak cuba. Saya dah cuba cari banyak kenderaan, tetapi terhalang. Tapi inilah peluang yang ada. Maka pada waktu yang dijanjikan tak dapat nak datang, tapi saya datang selepas itu. Maka orang yang memberi hutang itu menjawab, bukankah engkau telah mengirimkan wang itu melalui sesuatu? Maka dia pun menjawab, memang aku telah memberitahu kepadamu bahawa aku tidak dapat pulang sebelum ini. Orang yang memberinya hutang itu berkata, sesungguhnya Allah telah menunaikan apa yang engkau kirimkan kepadaku melalui kayu. Dia pun terperanjat. Nampak tak? Macam mana kayu yang dia tawakal letak kat laut tu, rupa-rupanya sampai kepada orang yang dia berhutang. Dan orang ini juga amanah. Boleh dia kalau dia tak amanah, dia boleh je diam. Siapa yang boleh tahu bahawa kayu itu sampai dekat dia? Tetapi bila ada dua orang yang amanah, takutkan kepada Allah SWT. Dan orang amanah ini kurang, tetapi ada. Payah nak jumpa tapi ada. Sebab saya ada kawan-kawan yang sebab saya mengajar di UIS, ada duduk di asrama, ada anak-anak murid yang memang kawan-kawan tahulah. Kadang-kadang saya bagi tahu dekat kawan-kawan, siapa ada zakat boleh serah kat saya boleh edarkan kepada anak-anak murid saya yang memang tak dapat nak bayar yuran dan sebagainya. Jadi ada kawan-kawan yang memang setiap tahun dia akan bagi sejumlah duit dekat saya. Kadang-kadang saya akan telefon anak-anak murid ni, saya tanya, alhamdulillah anak-anak murid yang ada masih ada yang jujur. Ustaz, alhamdulillah dulu memang saya perlu, tetapi sekarang saya dah tak perlu lagi. Ustaz, carilah orang yang lebih perlu daripada saya. Bukan seorang. Saya cerita ke orang rumah saya, dia kata, ya Allah, ada lagi orang yang masih amanah daripada anak murid awak ni, kan? Walaupun bukan dalam bidang agama, ramai yang saya telefon kata, Ustaz, kalau boleh carilah orang yang lebih layak. Saya alhamdulillah, ayah saya dah dapat kerja. Masa PKP dulu memang mungkin tak ada, tapi sekarang dah ada, alhamdulillah. Ustaz, carilah yang lain. Sampai nak cari pun susah. Baru ni pun ada bagi kepada seorang, dia duduk di Johor. Sebelum ni memang dia menerima zakat, kan? Memang dia berniaga, memang perlukan bantuan. Baru ni bila mana ada zakat, saya bagi dekat dia. Kemudian dia kata, oh, saya dah tak perlukan duit zakat yang Ustaz bagi kat saya bagi dekat jiran rumah sebelah rumah saya, anak yatim yang memang memerlukan. Saya alhamdulillah setakat ni rezeki yang ada, saya hantar, saya ambil nota tu, WhatsApp tu, saya hantar dekat orang yang memberi zakat. Dia kata, Masya Allah, Tabarakallah. Dia kata, ada lagi orang-orang yang jujur. Kadang-kadang orang kalah dengan duit ni, kan? Sebab tu bukan kita tak nak bagi, kadang-kadang kita takut. Saya nak bagi dekat pelajar pun, bukan semua orang pelajar saya panggil dia datang dulu, saya tengok dulu keadaan dia. Sebab kita takut. Kadang-kadang dia dah ada, tapi bila tengok duit depan mata ni, dia jadi duit kan, kan dah dapat ni, bukan senang nak dapat. Kadang 300, 400 pun pelajar kan. Tapi rupanya masih ada lagi pelajar-pelajar yang jujur, masih ada orang-orang yang jujur, yang bila rasa itu bukan hak dia, maka dia tak ambil, kan? Jadi macam yang ada ni lah. Orang yang memberi hutang itu berkata, sesungguhnya Allah telah menunaikan apa yang engkau kirimkan kepadaku melalui kayu. Bawalah wang 1,000 dinarmu kembali, moga Allah melimpahmu dengan keberkatan. Maka kedua-duanya adalah orang yang amanah, yang tak nak ambil hak orang. Yang memberi pun sama, yang menerima pun sama. Dia kata, dah, aku dah terima dah hutang kau tu, yang kau dah bagi melalui kayu tu, dah memang sampai kepada aku. Maka aku tak perlukan lagi 1,000 dinar ni, kau ambil lah. Yang berhutang pun amanah, yang memberi hutang pun amanah. Ini baru Masya Allah, Tabarakallah. Saya ada seorang kawan masa saya belajar dulu, memang Masya Allah, pelajar, kawan baik lah. Kawan baik yang memang kawan yang saya rasa nak dapat seorang macam tu pun susah. Dia suka memberi orang hutang. Bila dia dah bagi orang hutang, dia tak akan berjumpa dengan orang yang dia hutang tu. Katalah saya berhutang dengan dia, dia akan nampak saya, dia akan lari daripada saya. Dia nampak saya, dia akan lari. Pernah saya tanya, saya kata, nampak Eta daripada jauh,
lepas tu hilang. Kan bila makan jumpa tu, sekali dia kata sebenarnya ana memang tak nak jumpa Eta, kalau boleh nak elak. Kenapa? Dia kata sebab Eta ada hutang dengan ana. Nanti kalau jumpa Eta akan ingat hutang Eta ingat ana nak minta hutang. Sebenarnya tidak. Macam tu saya kata, ada juga orang yang macam tu. Dia bagi hutang dekat kawan dan dia tak nak kawan ni rasa terdesak nak bayar hutang. Jadi kan kalau saya berhutang dengan dia, jadi saya nampak dia, nanti saya akan ingat, Allah maaf hutang, tak bayar lagi kan. Nak kena minta maaf apa. Baik dia lari. Dia kata sebab selagi tidak ada keperluan, dia kata. Dan dia pun sebab mungkin dia kenal kita sama kan. Jadi dia kata dia tak nak nanti kita rasa malu nak jumpa dengan dia sebab kita ada bebanan hutang dengan dia. Dan saya juga ada kawan yang lebih suka bagi orang pinjam duit daripada letak duit dekat dalam bank. Tapi dengan kawan-kawan yang boleh dipercayai. Bila saya tanya, kenapa yang tak suka bagi orang pinjam duit? Dia kata kalau letak duit dekat bank, anda tak dapat apa-apa. Memanglah duit tu berganda, ada faedah dan sebagainya. Tapi anda bagi berhutang dengan orang, anda tahu tak? Nabi bagi tahu setiap hari kita bagi hutang dengan orang, setiap hari yang berlalu tu Allah bagi pahala dekat kita. Dan bila mana kita senangkan orang, Allah bagi pahala dekat kita. Dan benda ni, siapa yang boleh jamin untuk dapat? Jadi anda tak nak. Kalau letak dalam bank, benda tu je. Tapi bila anda bagi orang pinjam, benda tu boleh memberi manfaat pada orang tu. Dia susah. Dia bukan orang lain, kawan-kawan kita, adik-adik kita. Dan setiap hari orang berhutang dengan kita, setiap hari itulah pahala Allah berikan kepada kita. Saya kata, Maha Suci Allah yang Maha Hebat. Ada lagi orang yang macam ni kan? Patutlah bila kita nak bayar hutang, alah tak guna lagi, kita perlukan, kita pakailah dulu. Kita ni nak bayar hutang cepat supaya tak nak dah. Kalau berhutang tak nak terlupa. Dia tak. Anda tak perlu lagi, kita peganglah dulu. Tak apalah. Rupanya bila belajar, rupanya setiap hari kita bagi hutang dengan orang, setiap hari yang bertambah itu Allah akan berikan pahala kepada kita, orang yang memberi pinjaman. Sebab tu dia lebih suka simpan duit dia dekat, bagi kawan-kawan pegang, daripada dia letak dalam bank, kerana dia kata ini untuk akhirat. Allahu Akbar. Nampak orang yang memandang kehidupan akhirat kan? Dia kata kadang-kadang orang tak bayar hutang pun ada, tapi kita tetap juga macam ni. Tidaklah kita tak makan, kita tak ni kan? Jadi saya pun fikir gitu, belum lagi lah boleh nak sampai tahap macam dia kan? Dan kita kadang-kadang, yalah, tapi ada, saya nak katanya, saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang macam ni dalam hidup saya, dan memang Masya Allah kan? Allah murahkan rezeki dia, Allah mudahkan hidup dia, dan memang Masya Allah Tabarakallah, memang orang yang memang kita duduk dengan dia, kita akan rasa agama tu hidup. Bukan saya je, kadang-kadang bila mana kawan-kawan lain saya perkenalkan dengan dia, kata seronoklah duduk dengan dia ni kan? Duduk je rasa tenang, bila dia bercakap tu Allahu Akbar. Ada orang-orang yang macam ni yang pernah dalam kehidupan saya bertemu lah. Dan saya pun pernah jugalah kadang-kadang nak uji kawan-kawan yang Alhamdulillah lah, kawan-kawan dengan saya ni kawan-kawan yang kadang-kadang kita tak adalah susah pun, tapi saya cakap, aku rasa aku perlukan duit. Berapa kau nak? Kalau 4,000 ada kat tangan aku, ada 2,000, kau boleh ambil dulu, nanti 2,000 lagi. Kau percaya je kan? Maksudnya orang boleh nak macam tu, tapi kita tidaklah menggunakan kesempatan. Dan saya pun kalau boleh memang kita tak nak hidup dalam hutang kan. Kalau dapat hutang ni kita tak tentu kita mati. Sebab tu Allah meletakkan dalam Al-Quran satu ayat yang sangat panjang berkaitan dengan hutang, kerana manusia ni sering ingkar terhadap hutang. Dan kerana dengan hutang ini boleh menyebabkan pergaduhan, dengan hutang ini boleh menyebabkan perbalahan, putus saudara dan sebagainya. Maka dengan sebab itu dalam Al-Quran ayat yang paling panjang adalah tentang hutang. Dan Nabi SAW ada bagi tahu orang yang mati syahid akan terus masuk syurga, kecuali kalau dia berhutang. Hutang ni dia tak akan lepas sampai di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang berhutang dan memberi hutang, kedua-duanya perlu amanah, kedua-duanya perlu mengikut apa yang Nabi SAW perintahkan. Bawa saksi, tulis, dan bukan dengan keaiban, tapi sebagai bukti benda tu ada, dan kalau dah dibayar, ditanda tangan, kemudian dikoyakkan supaya benda tu tak ada timbul fitnah selepas itu. Jadi Alhamdulillah, kita cuba lihat apakah pengajaran dan hikmah daripada kisah yang kita dengar sebentar tadi, iaitu kisah yang jarang-jarang lah nak berlaku, tetapi sebenarnya bila mana kita ikhlas kan, ini kisah ni daripada Nabi yang cerita kepada para sahabat bagaimana kejujuran, bagaimana sifat amanah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kehidupan orang-orang yang ada sifat amanah dalam dirinya. Yang pertama,
Islam membenarkan menentukan masa membayar hutang untuk dibayar dalam jangka waktu yang tertentu. Ini saya dah sebut tadi. Maksudnya hutang itu bukan satu keaiban. Dan ada kalanya memang kita perlu untuk berhutang. Maka bila mana kita berhutang, maka kita cuba ikut lunas-lunas ataupun syariat yang telah meletakkan, datangkan saksi, dan boleh diletakkan hutang itu dalam tempoh yang tertentu. Sebulan, 2 bulan, setahun, seminggu, 2 minggu. Kemudian yang kedua, dianjurkan supaya sentiasa bertawakal kepada Allah dalam segala urusan dan keadaan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba yang terbaik, kemudian kita bertawakal. Sebenarnya dengan Isra dan Mi'raj dah lepas kan? Kita dah berada pada bulan Sya'ban. Satu dalil yang mengatakan bahawa Nabi minta kepada kita bertawakal tetapi dengan mengambil asbab, tanpa kita meninggalkan sebab. Iaitu bila mana Nabi SAW menaiki burak daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis, sampai di Masjidil Aqsa, Nabi ambil burak tersebut dan Nabi ikatkan di tempat mana para anbiya meletakkan ikatan tunggangan mereka. Maka daripada sini para ulama mengatakan bahawa bagaimana Nabi mendidik umatnya supaya mengambil asbab kemudian baru bertawakal. Bukan bertawakal tanpa mengambil asbab. Bertawakal tanpa mengambil asbab macam mana? Contohnya, saya bawa motor, saya bawa kereta, saya biar je kereta saya tak berkunci, kemudian tingkap terbuka, kemudian saya kata saya bertawakallah kepada Allah, saya nak pergi masjid, mudah-mudahan tak ada orang yang mengambil kereta saya. Tak boleh. Itu bukan tawakal. Itu menggalakkan. Kalau hilang pun tak boleh nak disalahkan sebab kita tidak mengambil asbab. Mengambil asbab, kita kunci kereta kita, kita ikat. Kalau motor tu kunci, rumah tutup pintu, kemudian baru bertawakal. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu setelah mana aku mengambil asbab. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka kita perlu mengambil asbab, kemudian baru bertawakal. Sakit, makan ubat, bukan bertawakal, tawakal je lah kepada Allah, mudah-mudahan hilanglah sakit gigi aku ni. Klinik tak pergi, bergurau gigi tidak, makan ubat pun tidak, maka dia tak akan hilang. Maka kena ambil, makan ubat, bertawakal. Ya Allah, aku mengambil ubat ni sebagai asbab, Engkau yang akan menyembuhkan. Maka itu adalah konsep tawakal yang betul. Maka kita sambung 4 lagi kelebihan yang ada ni selepas azan Isya, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita sambung part lagi daripada hikmah dan pengajaran daripada kisah ini. Yang ketiga, dibolehkan menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada Bani Israel dengan maksud untuk mengambil pengajaran, nasihat dan dijadikan tauladan. Ini yang disebut sebagai Israiliyat. Kita biasa dengar Israiliyat. Israiliyat ni bukan semuanya boleh ditolak, bukan semua perlu kita tolak, tak. Mauqif ataupun pendirian umat Islam kepada Israiliyat ni dengan tiga keadaan. Yang pertama, sekiranya kisah-kisah Bani Israel itu diceritakan di dalam Al-Quran, kemudian ada di dalam hadis yang sahih, dan kisah-kisah tersebut tidak ada sebarang penentangan ataupun sebarang pertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu kita boleh mengambilnya dan boleh menjadikan dia sebagai hujah. Macam kisah Nabi Yusuf, kisah Ashabul Kahfi, maksudnya ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis, dan kisah-kisah tersebut dia tidak bertentangan dengan syariat, maka ketika itu pendirian umat Islam dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kita boleh mengambil kisah tersebut dan dijadikan sebagai hujah dan diceritakan sebagai tauladan kepada umat Islam. Yang kedua, sekiranya kisah-kisah tersebut tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan tidak juga dinyatakan melalui mana-mana hadis, kemudian kisah tersebut tidak bertentangan dengan mana-mana syariat umat Islam dan tidak ada sebarang penentangan tentang akidah, syariat, maka ketika itu kita bertawakuf. Kita tidak menerima dan kita juga tidak menolak. Seperti mana kita tahu bahawa dikatakan bahawa nama perempuan yang menggoda Nabi Yusuf adalah Zulaikha. Kan, kita tahu nama dia Zulaikha. Dalam Al-Quran tak pernah dinyatakan bahawa nama dia Zulaikha. Hadis pun tak pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW nama dia Zulaikha. Tetapi mungkin ada di dalam Taurat ataupun ada di dalam Injil, dan benda tu dia tidak ada kaitan dengan akidah kita. Kalau kita kata nama dia Zulaikha pun dia tidak ada kaitan dengan akidah dan tidak ada kaitan dengan syariat, maka ketika itu kita tidak menerima dan kita tidak menolak, kerana kita tak tahu apa kebenaran yang sebenar, sebab Al-Quran tak ada cerita, hadis tak ada bagi tahu. Jadi yang begitu kita tawakuf. Banyaklah kan dikatakan bahawa bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas satu bukit yang bernama Bukit Judi. Ada kata Bukit Judi itu dekat Iraq, ada kata dekat Istanbul, ada kata dekat Turki, ada. Betul dalam Quran kata Judi, tapi dekat mana bukit itu tak ada. Al-Quran tak menyatakan spesifiknya di mana, hadis pun tak ada. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan dekat mana, maka dia tak ada kaitan dengan akidah, dia tidak ada kaitan tentang ibadah, maka ketika itu tidak menolak dan tidak menerima. Dan yang ketiga, sekiranya kisah-kisah tersebut disampaikan kepada kita tetapi ia bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan syariat kita, maka ketika itu kita tahu bahawa itu adalah kisah-kisah yang batil ataupun kisah-kisah yang palsu, yang direka-reka dan disampaikan kepada kita adalah dengan tujuan untuk merosakkan kita. Contohnya, kalau macam kita kata kayu pokar, kan, orang kata kayu pokar itu daripada bahtera Nabi Nuh, kan, ada kata kayu pokar itu daripadanya dibuat
tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ada pula kata kayu tu ada khasiat, boleh hilangkan sekian, boleh kalau pegang kayu tu tak kena sial dan sebagainya. Nampak tak? Quran tak pernah bagi tahu, hadis tak ada cerita, tiba-tiba ada khasiat dan sebagainya, dan dia bertentangan dengan akidah. Kita tak diminta untuk percaya kepada kayu dan sebagainya, maka ketika itu tertolak. Ataupun kisah tentang Nabi Daud, dalam tafsir ada menceritakan bahawa Nabi Daud disuruh tenteranya Jalut pergi berperang supaya mati dalam peperangan, dan dia nak berkahwin dengan isteri-isteri kepada tentera-tentera tersebut. Dan benda ini bertentangan dengan akidah kita bahawa para Nabi dan para Rasul maksum daripada dosa. Dan benda itu adalah benda yang tidak bermaruah, benda yang tidak berakhlak, dan dia jauh daripada sifat Nabi, sifat Rasul, yang mana Nabi bagi tahu bahawa Nabi dan Rasul itu maksum daripada melakukan dosa. Maka kalau kisah-kisah tersebut kita tolak. Sebab dia ada berkaitan dengan akidah, dia ada berkaitan. Nanti orang kata, "Oh mak, apa ni Nabi ikut teruk macam tu, nafsu dia kuat dan sebagainya." Na'udzubillah. Jadi pada kisah Israiliyat, kalau kisah tersebut dinyatakan oleh Rasulullah dengan hadis yang sahih, ada dalam Al-Quran, maka kita boleh sampaikan kisah-kisah tersebut sebagai pengajaran, nasihat, dan dijadikan tauladan. Kemudian kita dianjurkan supaya berperangai baik, seperti jujur, amanah, menepati janji, berasa takut kepada Allah, berasa sentiasa berada dalam pengawasannya. Kemudian Islam menganjurkan agar hutang yang dibuat itu dicatat dan ditandatangani di hadapan saksi. Ini selaras dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita baca satu-satu tu memang kena bawa kertas, tulis, ada tangan saksi dan sebagainya. Maka itu ada dalam agama dan perlu dipatuhi. Penetapan karamah para wali, sebagaimana papan kayu yang berisi wang emas boleh selamat di laut dan menuju suatu negeri sehingga diambil oleh orang yang memberi hutang tanpa jatuh ke tangan orang lain. Ini merupakan satu peristiwa aneh yang terjadi bukan secara kebetulan, tetapi Allah nak menyatakan bahawa ini hamba aku yang amanah, ini hamba aku yang yakin. Maka Allah menjadikan dia sebagai wali. Atau bukan dia iktiraf diri dia wali, tapi Allah wali ini dia tak cakap aku wali, tidak. Tetapi ada kalanya dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh berlaku. Ada jugalah sampai kepada saya satu kisah. Ada seorang dulu masa saya belajar, seorang pesyarah, dia pernah nak pergi ceramah, sampai dekat satu jalan, minyak kereta dia habis, dan dia bawa kawan, dia tuang dengan air, kemudian dia jalankan kereta dia. Kalau kita fikir logik, habislah kereta tu kan. Tapi dia tak cerita kepada orang, cuma dia kata aku tawakallah kepada Allah, dah janji, letak, berjalan. Maka itu antara karamah yang mana bila mana ada keyakinan sesungguhnya kepada Allah, bukan sebarang orang. Bukan kita tengok orang tu macam tu wali ini dia tak mengaku diri dia wali, ini mengaku diri wali duduk pakai seluar pendek, saya wali, isap rokok contoh kan, sembahyang pun tidak, itu tidak, itu bukan wali Allah, itu wali syaitan, na'udzubillah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah yang ada. Ini daripada hadis yang sahih, daripada riwayat Imam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dekat sini dinyatakan bahawa daripada riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Kafalah. Maksudnya kisah ini adalah kisah yang tak perlu kita ragui kesahihannya. Di sebelum akhir, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mendoakan kesihatan buat isteri kepada Rektor Kuis, Profesor Madya Datuk Farid Ravi, yang mana isterinya selepas dialisis semalam tidak sedarkan diri dan dimasukkan ke zon merah kecemasan di Hospital Serdang. Jadi dan pagi ni dia sedar tapi bacaan oksigen dia tak okey. Jadi mohonlah sama-sama untuk mendoakan kesihatan dan keselamatan. Mudah-mudahan isterinya cepat sembuh dan diberikan kesabaran dan ketabahan kepada ahli keluarga yang diuji dengan sakit inilah. Mudah-mudahan boleh kembali baliklah. Isteri dia dialisis terus tak sedar kan. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Jadi sekadar itu untuk malam ini. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang lemah itu adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua. Kita tanggung dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.